suci. Allahul Aziz yang maha perkasa, Allahul Hakim yang maha bijaksana. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Allahul Hakim yang maha bijaksana. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair, selamat pagi, selamat berhujung minggu, selamat memulakan hari minggu yang pertama barangkali untuk mereka-mereka yang bekerja hari ini, bersekolah dan sebagainya. InsyaAllah kita pun dah nak cuti untuk hari raya. InsyaAllah semoga kita manfaatkan baki-baki ini dengan bersungguh-sungguh dan juga memanfaatkan baki-baki akhir Ramadan ini. Hari ini 25 Ramadan, barangkali semalam kita rasakan insyaAllah semoga ada natijahnya daripada amalan-amalan yang kita lakukan, yang kita gandakan di bulan Ramadan ini. InsyaAllah semoga kitalah antara insan-insan yang bertemu dengan Lailatul Qadar, yang mana Allah sebut Lailatul Qadar khairum min alf syahr, insya-Allah. Dan hari ini kita nak bicara berkenaan dengan Lailatul Qadar. Semalam agak-agaknya Lailatul Qadar ke, hari ini rasa bersemangat ni bangun kan. Tengok pula Amy Sofia dekat Assalamualaikum, batu rasa macam tenang je hati ni kan. Adakah begitu cara-caranya ataupun bagaimanakah tanda-tandanya? Ini semua akan
kita bicarakan sebentar lagi insya-Allah. Kita akan bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Iqbal Zain yang ini merupakan wakil Pertubuhan Mihrab untuk bercerita berkenaan mengenal tanda Lailatul Qadar. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini Ustaz nak cerita kepada kita sebab kadang-kadang saya pun terfikir, tetapi apabila walaupun kita ni mungkin tak berapa nak tahu ataupun tahu, kalau boleh kita amalkan, Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Insya-Allah dalam setiap kita mungkin barangkali kita tersedar ataupun dan sebagainya, setiap doa kita inilah antara yang diajarkan insya-Allah. Jadi Ustaz bersempena dengan bulan Ramadan tinggal lagi lebih kurang berapa hari, 5 hari, 4 hari ini kan. Apa antara tanda-tanda Lailatul Qadar yang boleh dikenali oleh kita? Semalam hari ini 25 Ramadan, semalam ialah malam ganjil. Semalam kot. Tapi apakah tanda-tandanya? Silakan Ustaz. Baik, terima kasih banyak Kak Amin Sofia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim, amma ba'd. Sidang penonton, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati dan diberkati Allah SWT sekalian. Antara salah satu keistimewaan yang khusus yang Allah Ta'ala berikan kepada umat Nabi SAW yang umurnya singkat-singkat, pendek-pendek ini adalah malam Lailatul Qadar. Untuk umat ini memburunya, umat ini mencarinya. Maksud memburu dan mencari malam Lailatul Qadar bukan duduk di tepi tingkap, tengok kalau ada apa-apa tanda, hanya tunggu dan menanti melihat, ataupun masuk dalam hutan tengok mana-mana ada pokok yang sujud. Itu bukan cara memburu Lailatul Qadar. Itu bukan maksud mencari Lailatul Qadar. Maksud mencari dan memburu Lailatul Qadar adalah menghidupkan malam Ramadan dengan penuh dengan pengisian takarub kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebenarnya berbincang tentang Lailatul Qadar kami, ini sebenarnya adalah satu malam yang Allah Taala rahsiakan dalam sepanjang tahun. Dia bukan sekadar khusus dalam bulan Ramadan sahaja, tetapi Allah Taala sembunyikan salah satu malam daripada sepanjang tahun di dalam tahun-tahun Islam. Dan akan tetapi petunjuk-petunjuk yang kita dapat baca daripada Al-Quran dan hadis bahawa petanda-petanda untuk ianya berada di dalam bulan Ramadan adalah lebih besar lagi. Dan untuk ia berada pada 10 yang terakhir kemungkinannya adalah lebih besar. Dan untuk ia berada pada malam-malam yang ganjil daripada 10 yang terakhir itu kemungkinannya adalah lebih besar lagi. Dan daripada malam-malam yang ganjil itu untuk berlaku pada 27 Ramadan adalah lebih besar lagi. Ini adalah petunjuk-petunjuk yang kita dapat baca daripada Al-Quran dan hadis. Dalam Quran menyebutkan inna anzalnahu fi lailatul qadar. Allah Taala menurunkan Quran pada malam Lailatul Qadar, dan Allah Taala juga berfirman syahrul ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan di mana Quran diturunkan. Di sini menunjukkan bahawa kaitan antara Lailatul Qadar itu dengan bulan Ramadan. Maksudnya kemungkinan untuk ia jatuh dalam bulan Ramadan adalah lebih besar lagi. Oleh kerana itu, dalam hadis Rasulullah suruh kita memburu lebih dalam bulan Ramadan dan lebih daripada 10 malam yang terakhir. Tujuan kita belajar tanda-tanda, seperti mana Rasulullah sebutkan tentang tanda-tanda kiamat dan sebagainya. Tanda-tanda ini adalah untuk kita lebih alert, lebih berwaspada, lebih sedar dan mengambil iktibar pelajaran berdasarkan tanda-tanda yang ada. Demikian juga dengan petanda ataupun alamat-alamat daripada malam Lailatul Qadar. Ianya juga ada sebahagian yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ada pula yang ditulis oleh para ulama, para wali-wali Allah berdasarkan pengalaman mereka yang dapat berjumpa dengan malam Lailatul Qadar. Dan antaranya yang disebutkan oleh Imam Abdullah Ibn Alawi Al-Haddad mengatakan apabila dalam 10 terakhir Ramadan, apabila malam ganjil jatuh pada mana-mana malam Jumaat, untuk malam itu berlaku malam Lailatul Qadar, kemungkinannya dah lebih besar lagi. Lebih besar lagi posibilitinya. Dan antara tanda yang lain yang disebutkan di dalam kitab adalah pada malam tersebut, tanda-tanda ini ada yang berlaku semasa malam itu dan ada yang berlaku selepas berlalunya malam Lailatul Qadar. Semasa malam Lailatul Qadar itu suhunya adalah suhu yang sedang-sedang, tak terlalu sejuk dingin menyengat, tidak terlalu panas. Ini adalah suhu yang sedang-sedang dan jiwa akan lebih senang terasa, lebih senang tersentuh dan lebih mudah untuk menjatuhkan air mata ketika seseorang merintih, merayu berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka jiwanya lebih sentosa dan bulu rumahnya lebih mudah meremang apabila dia berdoa. Itu tanda pengabulan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ada tanda-tanda yang Allah Taala berikan pada sesetengah hamba. Maksudnya formula tanda-tanda
malam Lailatul Qadar ini tidak diaplikasikan untuk semua orang. Contohnya terlihat pokok yang sujud bukan untuk semua orang. Jadi seseorang tidak perlu cari Lailatul Qadar untuk tengok mana pokok-pokok sujud, bukan untuk semua orang. Dan ada pula orang yang dapat mengenali Lailatul Qadar berdasarkan cahaya pada malam tersebut. Ada yang dapat mengenalinya berdasarkan aroma yang berbeza pada malam Lailatul Qadar tersebut, pada kadar ketenangan dan juga keadaan langit. Keadaan langit yang lebih cerah, yang boleh nampak bintang, boleh nampak bulan, kerana beberapa hadis yang kita jumpa pada malam Lailatul Qadar tersebut, para sahabat dapat melihat bulan dengan terang. Itu dah antara tanda-tanda. Jadi Ustaz, sebenarnya diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita ketika mana Aisyah bertanya, apakah antara apa yang boleh dilakukan sekiranya aku terjaga, sekiranya ketika pada malam itu adalah malam Lailatul Qadar, dan juga apakah amalan-amalan lain yang boleh kita lakukan pada malam Lailatul Qadar untuk mendapat keberkatan dan juga pahala yang besar yang mana kita nak betul-betul memaksimumkan amalan kita pada malam tersebut. Baik, soalan daripada Sayyidina Aisyah kepada Rasulullah, kalau saya dapat berjumpa dengan malam Lailatul Qadar, apa doa yang saya patut baca? Di sini kita dapat lihat para salafus salihin sejak daripada zaman sahabat, mereka sudah alert dan berwaspada untuk nakkan malam Lailatul Qadar dan dapat melihat tanda-tanda malam Lailatul Qadar. Kalau tak dapat lihat tanda-tandanya, maka Siti Aisyah tidak akan kata kalau saya jumpa Lailatul Qadar apa yang patut saya baca. Masih ada tanda-tanda yang dapat dilihat, dapat dikesan, dapat didetek. Maka Rasulullah SAW mengatakan bahawa jika kamu berjumpa pada malam Lailatul Qadar, doa yang patut kamu banyakkan adalah Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, sesungguhnya engkau Maha Pemurah dan engkau Maha Pemaaf. Ya Allah, kurniakanlah kemaafan kepada kami. Ya Allah, lepas pandangkanlah kesalahan dan kesilapan kami. Maksudnya itu doa yang besar untuk kita minta daripada Allah Subhanahu Wa Taala, memohon keampunan, memohon kemaafan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Seseorang tak dapat lepas daripada api neraka, tidak akan terselamat daripada api neraka kecuali dengan keampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti mana seseorang tak dapat masuk syurga kecuali dengan rahmat Allah. Demikian juga seseorang tak dapat terselamat daripada api neraka kecuali dengan keampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau nak harapkan amal ibadah kita semata-mata, tak mampu, tak cukup. Dan antara perkara yang patut kita perbanyakkan malam Lailatul Qadar adalah memperbanyakkan amalan sunat. Sebenarnya seseorang yang solat fardu saja, maghrib dan isyak pada malam Lailatul Qadar, dia sudah dapat dah kelebihan malam Lailatul Qadar. Sebab maghrib dan isyak berada dalam tempoh masa Lailatul Qadar berlaku. Akan tetapi kita dianjurkan untuk memperbanyakkan amalan ibadah sunat kerana pahala dan ganjaran yang didapati dan keterbukaan jiwa kepada makrifat, kepada kefahaman agama akan lebih besar berlaku pada malam Lailatul Qadar. Kerana pintu-pintu rahmat, pintu-pintu kefahaman agama, pintu-pintu makrifat dibuka luas oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam malam Lailatul Qadar untuk roh kita mendaki kepada peningkatan yang lebih tinggi bersama dengan roh-roh yang mulia di alam roh. Maka pintunya lebih terbuka pada malam Lailatul Qadar. Maka memperbanyakkan amalan sunat, ibadah-ibadah takarub kepada Allah, ia menyebabkan roh kita mendaki dan ganjaran kita lebih besar. Kita bukan saja nak mengerjakan yang fardu kemudian selesai, akan tetapi kita nakkan takarub. Takarub ini melahirkan rasa cinta kita kepada Allah SWT, mendapat cinta Allah. Dan antaranya dengan berqiyamul lail, solat tahajud dan tarawih. Qabliyah dan ba'diyah ini adalah sangat utama. Seseorang yang solat sunat tarawih tetapi tidak memerhatikan qabliyah dan ba'diyah. Yang penting ba'diyah maghrib dan ba'diyah isyak. Pahala ba'diyah itu sahaja lebih besar daripada tarawih. Walaupun tarawih itu sudah besar pahalanya. Akan tapi jangan sampai tertinggal ba'diyah. Kerana keutamaan ba'diyah itu solat sunat rawatib lebih besar pahalanya nak berbanding dengan solat sunat tarawih. Baik, berbanding dengan ba'diyah rawatib juga dengan solat sunat tarawih, di samping itu solat sunat tasbih, solat sunat tahajud, solat sunat taubat, solat sunat hajat untuk menunjukkan kehambaan kita kepada Allah. Solat sunat tasbih, solat sunat yang panjang tetapi dia menunjukkan kehambaan kita kepada Allah, menunjukkan yang kita ini berhajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan memperbanyakkan bacaan Quran, memperbanyakkan doa, memperbanyakkan zikir, memperbanyakkan istighfar dan memperbanyakkan selawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berinfak. Kata Sayyidina Aisyah, apabila masuk bulan Ramadan, Rasulullah akan lebih giat lagi berinfak dengan jumlah yang lebih besar berbanding bulan-bulan yang lain.
Allahu Akbar. Masya Allah, banyak yang kita dapat daripada Ustaz pada hari ini, perkongsian yang mana saya pun rasa macam, oh, ba'diyah ni sebenarnya rawatib ni penting. Jadi jangan kita sia-siakan. Jadi banyak kalau kita tengok Ustaz, apa antara hikmah dan juga pengajaran yang kita nak sangat. Gapo dia Lailatul Qadar tu kan? Kenapa yang kita nak kena mengejar Lailatul Qadar? Yang apakah yang dimaksudkan khairum min alfi syahr? Kenapa kita perlu mengejar? Kenapa kita perlu memburunya? Jadi kita nak berehat seketika, nantikan jawapannya selepas ini. Tahukah kita, kuasa infak antara rahsia yang sukar dijangkaui akal manusia, kerana apa pun yang kita infakkan sudah semestinya Allah Subhanahu Wa Taala akan menggantikan dengan rezeki dan pahala yang kita tidak sangka-sangkakan. Subhanallah. Ayuh mulakan amalan infak ini dengan berinfak dan berwakaf kepada kempen membina aset Islam oleh Pertubuhan Mihrab sekarang. Ketahuilah, dana kempen membina aset Islam oleh Pertubuhan Mihrab ini bukan sahaja disalurkan untuk pembinaan semula Masjid Nurul Islamiyah Sungai Choh, Rawang, tetapi infak anda ini juga akan disalurkan kepada pembinaan dan pengurusan Ma'had Tahfiz Sains Fatimah Az-Zahra, Gombak. Masya Allah, kita berinfak untuk Pertubuhan Mihrab ini bermakna kita telah memudahkan urusan mereka membina rumah Allah serta sebuah tahfiz yang bakal melahirkan lebih ramai generasi hufaz. Maka ayuh kita berinfak dan berwakaf kepada kempen membina aset Islam oleh Pertubuhan Mihrab sekarang. Semoga Allah kurniakan rezeki berlipat kali ganda di dunia dan pahala yang mencurah-curah di akhirat kelak. Berinfaklah sekarang. Alhamdulillah Ustaz, secara ringkas, apa hikmah apabila kita mengetahui pahala ataupun pengajaran yang boleh kita ambil daripada kita tahu malam Lailatul Qadar dalam Islam? Baik, segala perkara yang Allah Ta'ala sembunyikan daripada hamba-Nya, seperti bilakah berlakunya kiamat, bilakah berlakunya ajal, bilakah berlakunya mustajab doa ketika hari Jumaat, dan perkara-perkara ini disembunyikan Allah untuk sebagai ujian kepada hamba tersebut. Siapa yang benar-benar ingin menzahirkan kehambaannya kepada Allah, menundukkan dirinya patuh kepada Allah SWT dan bagaimana keimanannya kepada yang gaib, maka hikmah daripada
malam Lailatul Qadar ini adalah untuk memupuk rasa kehambaan dalam jiwa seorang manusia, untuk memupuk keimanan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hadis baginda SAW bersabda, "Man qama ramadana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih." Barang siapa yang menghidupkan malam Ramadan dengan penuh keimanan, maksudnya dengan penuh keikhlasan, kejujuran hati dengan Allah, hubungan yang bersih dengan Allah, sangka baik dengan Allah, dengan penuh keikhlasan, dengan penuh keimanan maksudnya hati yang benar-benar bersih dengan Allah, wahtisaban, dan penuh pengharapan pada Allah, nescaya Allah Ta'ala mengampunkan segala dosa-dosanya yang lalu. Maksudnya di sini untuk nak memupuk kehambaan manusia mengejar sesuatu yang mahal di sisi Allah, iaitu keampunan, dan untuk memupuk keimanan dan ketakwaan. Tanpa keimanan, seseorang tak dapat pengampunan dalam bulan Ramadan. Baginda SAW bersabda, amat malang daripada kalangan umatku yang Ramadan datang kepadanya dan dia berlalu daripada bulan Ramadan tanpa dia mendapat pengampunan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hikmah yang besar di sebalik malam Lailatul Qadar ini adalah bagaimana untuk mendidik dan juga mencetak hati seorang hamba menjadi jiwa seorang hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menzahirkan hakikat kehambaan yang hakiki kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita beriman dengan perkara yang kita tak nampak. Apa yang Allah Ta'ala ganjarkan lebih daripada 1000 bulan masuk dalam akaun kebaikan kita. Kita tak nampak dengan mata kasar kita, tapi kita memburu sesuatu yang kita tak nampak dengan mata kasar kita. Benar-benar Allah Ta'ala sedang mentarbiah kalbu kita, jiwa hambanya untuk menjadi jiwa seorang hamba. Allahu Akbar. Sebenarnya sedih sangat rasa bila Ustaz cakap macam tu. Rasa macam amat malang untuk kita berlalunya Ramadan tapi kita tidak mendapat pengampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Berlalunya Ramadan tapi kita ni berpuasa hanya sekadar lapar dan dahaga. Allahu Akbar. Jadi Ustaz dan juga para penonton, seperti sedia maklum, Ustaz juga sedang membantu pihak Pertubuhan Mihrab, Ustaz daripada wakil Pertubuhan Mihrab untuk mengumpul dana bagi kempen membangun aset-aset Islam. Jadi kalau dapat Ustaz kongsikan bersama dengan kami berkenaan dengan kempen ini. Baik, saya ingin kongsikan kepada sidang penonton yang dirahmati, diberkati dan dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, sebuah kempen yang dilancarkan oleh Pertubuhan Mihrab, iaitu kempen membangun aset Islam, yang mana ianya bertujuan untuk mengumpulkan dana bagi pembinaan rumah-rumah Allah Subhanahu Wa Taala, masjid-masjid, surau-surau dan juga ma'had-ma'had madrasah pesantren seperti madrasah tahfiz dan sebagainya. Dan ini membuka peluang kepada kita semua, muslimin muslimat, untuk mencari saluran yang benar kita boleh infakkan harta kita supaya ia menjadi harta kita yang hakiki di hari akhirat kelak. Dan inilah bekalan yang kita nak bawa. Inilah perkara yang kita nak bawa jumpa Allah Subhanahu Wa Taala, suatu yang masuk dalam bank akhirat kita tak nampak dengan mata kepala kita, dengan mata kasar kita. Tapi didikan yang Allah berikan dalam bulan Ramadan adalah untuk menguatkan keimanan kita kepada yang gaib, keimanan kepada perkara-perkara akhirat, perkara yang tak nampak dengan mata kasar kita. Demikian infak kita keluar daripada poket kita, keluar daripada dompet kita, keluar daripada balance account bank kita. Kita tak nampak mata kasar dia depositkan ke dalam bank akhirat. Tetapi dengan keimanan yang jitu, apabila kita berinfak, di situ tanda kejujuran. Itu adalah bukti kebenaran keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka antara projek yang dibantu oleh Pertubuhan Mihrab pada ketika ini adalah pembinaan Masjid Nurul Islamiyah di Sungai Choh, Rawang, yang pada ketika ini kita sudah berjaya mengumpul 3 juta ringgit, akan tetapi kita masih memerlukan 1.7 juta ringgit lagi untuk menjalankan projek ini. Mudah-mudahan pada 10 yang terakhir Ramadan ini Allah Ta'ala lembutkan hati-hati kita yang dermawan, yang budiman untuk membantu pembinaan ini dan melengkapkan projek agar hamba-hamba Allah lebih mudah untuk beribadah dan memakmurkan rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Projek yang kedua adalah pembinaan Masjid Al-Falah Sungai Ramal Dalam, yang mana masjid ini pembinaan sudah hampir siap, akan tetapi masih ada beberapa perkara yang belum lengkap. Yang mana pembinaan masjid ini subhanallah cantik. Ini adalah terilham daripada Masjid Nabawi dan juga ukiran daripada Istanbul, masjid-masjid di Istanbul, Turki. Dan ada beberapa perkara lagi yang perlu dilengkapkan dan kita masih perlukan dana daripada tuan-tuan dan puan-puan untuk masjid ini dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh ahli jemaah yang hadir. Dan yang ketiga adalah Ma'had Tahfiz Sains Fatimah Az-Zahra. Yang perkembangan terkini Ma'had Tahfiz ini bahawa telah masuk pada fasa yang kedua, iaitu fasa kerja tanah, ratakan tanah dan sebagainya, dan kita masih memerlukan dana untuk menjalankan projek untuk membina Ma'had Tahfiz Sains Fatimah Az-Zahra bagi melahirkan para ilmuwan, para ulama dan orang-orang yang mahir
dalam selok-belok bidang ilmu agama. Mudah-mudahan ini adalah generasi yang dengan saham yang kita berikan, saham akhirat, terbentuknya para ulama, dan mudah-mudahan ilmu yang terus mengalir, kita ada bahagian, kita ada saham di dalamnya. InsyaAllah mudah-mudahan setiap daripada apa yang kita infakkan, Allah SWT pandang kita dengan pandang rahmat dan kasih sayangnya. Allah Ta'ala jauhkan kita daripada segala musibah, insyaAllah. Itu dia insyaAllah Ustaz. Dan bagaimana cara untuk para penonton bersama-sama dengan Pertubuhan Mihrab dan mereka yang berminat untuk menyumbang kepada kempen ini? Silakan Ustaz. Kepada sidang penonton yang dermawan dan budiman yang ingin menyumbang kepada dana ini, pertama sekali anda boleh transfer pada bila-bila masa pada akaun yang tertera di kaca TV anda boleh screenshot, boleh ambil gambar sebelum ianya hilang. Ada nombor akaun Maybank dan Bank Islam di situ. Kedua adalah dengan cara menyumbang secara online, iaitu dengan melayari laman web kami, iaitu www.infakmihrab.com. Dan cara yang ketiga adalah boleh berinfak secara konsisten setiap bulan dengan scan QR code My Istiqamah, kemudian register di situ. Anda boleh tetapkan jumlah yang anda ingin infakkan, kerana di situ ada package yang disediakan serendah RM30 sebulan. Dan anda boleh melihat kepada FB kami, iaitu Pertubuhan Mihrab, apakah aktiviti-aktiviti yang dijalankan. Dan mudah-mudahan dapat 10 akhir Ramadan ini Allah SWT jumpakan kita dengan malam Lailatul Qadar, dengan menghidupkan malam-malamnya dan berinfak dan bersedekah di jalan Allah. Mudah-mudahan Allah SWT jadikan ini sebagai suatu modal untuk kita tanam aset dan properti kita di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Para penonton, semoga inilah dia, peluang telah terbentang. Maka kita gunakan sebaiknya untuk apa? Untuk kita sama-sama menyumbang kepada Pertubuhan Mihrab, dan juga kita deposit duit kita dah siap-siap dah untuk apa? Untuk bekalan di akhirat kelak, insya-Allah. Dan sebenarnya bulan Ramadan yang mulia ini, insya-Allah di akhir-akhir Ramadan ini kita manfaatkan sebaiknya. Seperti mana kata Ustaz tadi, kita kejar, kita rebut. Seumpama sale, ada sale hujung tahun, kita rebut ni, beratur daripada pukul 9 pagi nak buka pukul 11 pagi, beratur daripada pukul 3 pagi. Bayangkan bagaimana untuk kita, adakah kita berusaha sebegitu untuk mengejar yang Allah katakan ada hikmah, ada pengajaran, ada sesuatu istimewa pada Lailatul Qadar dan juga pada malam-malam yang sebenarnya malam-malam rahsia. Kita pun tak tahu bila, insya-Allah. Terima kasih banyak kita ucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz Iqbal Zain yang merupakan wakil Pertubuhan Mihrab. Insya-Allah banyak sangat walaupun subuh, tapi alhamdulillah pengajaran, manfaat, information yang kita dapat ni, masya-Allah sangat membuka. Tapi rasa percaya Allah sempat, masihkah ada lagi peluang untuk kita lagi berbekal 4-5 hari lagi, insya-Allah belum terlambat. Dan kita nak berehat seketika para penonton. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan saya dalam Assalamualaikum 7 selepas ini. Tahukah kita kuasa infak antara rahsia yang sukar dijangkaui akal manusia, kerana apa pun yang kita infakkan sudah semestinya Allah Subhanahu Wa Taala akan menggantikan dengan rezeki dan pahala yang kita tidak sangka-sangkakan. Subhanallah. Ayuh mulakan amalan infak ini dengan berinfak dan berwakaf kepada kempen membina aset Islam oleh Pertubuhan Mihrab sekarang. Ketahuilah, dana kempen membina aset Islam oleh Pertubuhan Mihrab ini bukan sahaja disalurkan untuk pembinaan semula Masjid Nurul Islamiyah Sungai Choh Rawang, tetapi infak anda ini juga akan disalurkan kepada pembinaan dan pengurusan Ma'had Tahfiz Sains Fatimah Az-Zahra Gombak. Masya Allah, kita berinfak untuk Pertubuhan Mihrab ini bermakna kita telah memudahkan urusan mereka membina rumah Allah serta sebuah tahfiz yang bakal melahirkan lebih ramai generasi hufaz. Maka ayuh kita berinfak dan berwakaf kepada kempen membina aset Islam oleh Pertubuhan Mihrab sekarang. Semoga Allah kurniakan rezeki berlipat kali ganda di dunia dan pahala yang mencurah-curah di akhirat kelak. Berinfaklah sekarang.